Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bermula sebentar lagi ya, tepat 12.45 tengah hari. Kita akan bersiaran daripada luar studio hari ini, memandangkan suasana Aidilfitri makin terasa ya, walaupun kita berhari raya dalam satu suasana yang berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Selamat Hari Raya Aidilfitri ber-PKP kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita akan bersiaran sebentar lagi, insya-Allah. Okey, sekarang dah 12.45. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengharapkan suara saya clear ya, sebab kita bersiaran daripada studio luar hari ini, lintas langsung dari Masjid Seri Sendayan. Okey. Saya mengharapkan semua sidang penonton berada dalam keadaan sehat fizikal dan mental ya. Lebih-lebih lagi di penghujung Ramadan ini ya. Kita amat mengharapkan yang mental kita sentiasa berada dalam keadaan yang lebih baik, kerana kita sedang berada di penghujung fasa keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila kita ni dah mendapat keampunan Allah, semestinya kita akan merasa lebih tenang, insya-Allah. Jadi sidang penonton bersama saya dalam kisah 12 Tiga Suku, kisah suka duka pusaka dan perancangan pewarisan, satu channel ataupun platform yang disediakan oleh My Pusaka ya, dalam berkongsi segala pengalaman kami kepada sidang penonton di luar sana. Jadi kisah minggu ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan hibah kepada kekasih. Ya, okey. Ini kisah benar salah seorang klien saya. Ya, klien ni menghubungi saya, kenalan lama. Semasa pertemuan tersebut, klien ni memaklumkan dia dah lama memonitor ataupun memantau segala posting saya dalam FB. Ya. Sebelum dia mengambil keputusan untuk berjumpa, minta saya berjumpa dan menerangkan tentang hibah. Memang klien ni menyatakan dia ingin membuat hibah. Ya. Jadi saya merasakan ini adalah sesuatu pemberian hibah ataupun perancangan pewarisan yang luar biasa sedikit berbanding biasa. Ya, sebab kita biasa dengar hibah kepada suami, hibah kepada isteri, hibah kepada anak-anak ya. So saya dapat merasakan ini adalah sesuatu hibah yang berbeza sedikit. Ya, memang betul. Ya. Rakan klien ni ingin memberi ataupun membuat hibah kepada bukan pasangan dia. Lebih tepat lagi kepada kekasih dia. Ya. Dan of course saya menerangkan dulu berkenaan dengan hibah dan sebagainya. Hibah ni saya explain ya. Saya akan explain dalam sesi ni sebagaimana saya explain kepada klien tersebut. Saya cakap hibah ni adalah pemberian kasih sayang, dibuat semasa hidup, terlaksana semasa hidup ya. Dan tanpa mengharapkan balasan ya, dan hibah ni tiada boleh diberikan kepada siapa sahaja. Ya. Dan itu adalah hak mutlak pemilik harta sebab masa hidup ya. Jadi setelah berpuas hati dengan penerangan yang diberikan, termasuklah satu condition ya, tuan-tuan kena faham, di dalam penyediaan dokumen hibah yang dibuat oleh My Pusaka, penerima hibah akan menerima satu surat akuan dipanggil di mana dalam surat akuan itu dinyatakan syarat-syarat rukbah. Antaranya, saya tak akan pergi detail ya. Antaranya, jika penerima hibah meninggal terlebih dahulu daripada pemberi hibah, maka pemberi hibah boleh menarik balik pemberian tersebut. Itu dipanggil syarat rukbah. Dan atas syarat tersebut inilah maka klien ni mengambil keputusan untuk proceed ataupun untuk meneruskan dengan hasratnya membuat dokumen hibah kepada kekasihnya ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan calang-calang hartanya ya. Banyak hartanya, lebih daripada 5 ya, termasuk 2 buah rumah
dan 2 SUV, Sport Utility Vehicle. Dan lain-lain lagi. Saya tak akan nyatakan dengan detail lah. Maknanya banyak ya nak diberikan kepada kekasihnya. Dan saya sebagaimana juga perunding-perunding main pusaka lain, kami ini telah dilatih untuk menjadi perunding yang profesional. Maksudnya apa? Maksudnya kami memberi cadangan solusi kepada setiap klien tu berdasarkan keperluan klien tanpa dipengaruhi oleh emosi. Kenapa saya cakap macam tu? Rupa-rupanya klien ni nak memberi hibah ke semua hartanya ni kepada bisnes partner dia yang bukan beragama Islam. Ya. Jadi apabila mendengar hasrat beliau, saya sebagai perunding, saya terdetik dalam hati, ya Allah, kenapa nak perlu beri kepada orang bukan Islam? Sedangkan ramai lagi orang Islam boleh dihibahkan, boleh diberi, tetapi hanya dalam hati. Ya, saya tak boleh menyatakan pertanyaan tu kepada klien tersebut atas dasar profesionalism. Klien ada hasrat, kita bantu dia untuk mencapai hasrat dia. Dan klien tu pun bersetuju, akhirnya bersetuju untuk membuat hibah dan sebagainya, tanda tangan dokumen yang berkaitan. Kemudian ya, disebabkan kami ni kenalan lama, jadi saya pun bertanya kepada klien tersebut, ya, kenapa nak memberikan kepada business partner dia. Jadi klien ni pun mulalah bercerita sebagai seorang kawan, bukan lagi sebagai seorang klien, ya. Klien ni bercerita bahawa adik-beradik dia ramai, masing-masing dah ada kehidupan masing-masing, ya. Klien saya ni adalah seorang single perempuan, single businesswoman yang berjaya. Dan business partner dia ni yang bukan beragama Islam merupakan seorang kenalan rapat daripada zaman universiti yang memang support dia dari segi mental, moral, financial, ya, sepanjang penglibatan beliau dalam perniagaan, ya. Jadi tujuan klien ni membuat hibah adalah untuk menunjukkan penghargaan atas segala sokongan yang bisnes partner dia beri selama ini. Kemudian dia memberitahu saya, bisnes partner dia ni adalah cancer survivor, stage 4. Ya, orang yang tengah recover hasil daripada barah, stage 4. Dan klien saya ni, rakan saya ni memberitahu bahawa dia rasa bahawa business partner dia akan meninggal terlebih dahulu berbanding dia. Macam tu. Jadi daripada situ, apa yang saya faham, ya, biasalah bila membuat hibah, terutamanya macam suami isteri, ya, kita selalu cakap I love you. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, I love you is nothing without action. Macam juga dengan rakan klien saya ni kan, dia menghargai atas segala pengorbanan, sokongan bisnes partner dia. So setakat kata-kata tidak lagi it's nothing, then dia menunjukkan sesuatu. Hey, come on, I buatkan hibah untuk you, okay? All my asset, 11 aset keseluruhannya untuk you. Dan baru orang tu rasa ini adalah benar-benar satu penghargaan. Jadi selama ni pengorbanan dia berbaloi, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang saya hormati sekalian, apa yang saya boleh kongsikan daripada kisah ni, ya, sebenarnya, pertama, hibah ni boleh diberikan kepada siapa sahaja. Kita lihat kepada skop yang lebih luas, ya. Contohnya, seseorang yang dulu asalnya bukan Islam, convert tu agama Islam, di mana ibu bapanya masih lagi beragama yang asal, bukan Islam, ya. Kalau berdasarkan hukum faraid, maka telah gugur waris faraidnya, ya. Harta pusakanya akan gugur. Jadi jika seseorang tu mualaf ingin menghadiahkan sebahagian hartanya kepada kedua ibu bapanya, makanya cara yang terbaik adalah hibah. Ya, hibah ni boleh diberikan kepada sesiapa sahaja, ya, tanpa had. Ya, itu yang terbaik. Kemudian
dari segi kekuatan hibah tu, jika kita yang masih hidup berhasrat untuk memberi harta kita secara spesifik, contohnya ya, katalah kita memang ada seorang anak yang memang menjaga kita apabila kita tua nanti. Jadi kita nak menghadiah ataupun memberikan sesuatu supaya anak tu sentiasa menjaga kita ataupun sebagai tanda penghargaan dengan mengharapkan beliau akan menjaga kita, maka kita boleh menghibahkan tapak rumah dan juga rumah kepada anak yang bakal menjaga kita. Ya, itu satu hasrat yang spesifik. Jadi kaedah yang terbaik adalah melalui hibah. Ya. Jadi itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada sesi 12 3 suku pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin membawa sedikit mungkin peringatan, ya. Lebih-lebih lagi kita semakin hampir, ya, mungkin hari ini lagi 2 hari kita akan menyambut Aidilfitri. Saya percaya satu Malaysia semua kita merasa kecewa dengan pengumuman PKP seluruh negara, bermakna kita semua tak boleh balik kampung, ya, tak boleh berjumpa dengan orang tua. Ini bukan satu kebiasaan hari raya yang kita pernah sambut. Ya, tahun lepas pun kita PKP, tapi at least macam saya boleh balik rumah mertua sebab satu negeri, tapi tahun ni langsung tak boleh, ya. Cuma kita kena muhasabah diri. Ya, jangan marah sangat. Kita kena tanya diri sendiri, ya, muhasabah diri. Ya. Perasan tak kalau kita ni sebenarnya sentiasa sibuk dengan media sosial, dengan handphone, berhari raya pun, berjumpa orang pun kita sibuk dengan handphone. Maka Allah tu Maha Pemberi. Jadi tahun ni tak perlu pergi berhari raya, tak perlu balik kampung, duduk diam-diam di rumah, tengoklah handphone puas-puas. Fair kan? Jadi janganlah mengeluh sangat, ya. Tapi satu nasihat saya, ya, walaupun kita berhari raya dalam suasana yang baru, tapi kita kena sedar bahawa COVID-19 telah menjadi part of our community. Ya, kekalkan SOP, kerap pakai face mask, kerap mencuci tangan, ya. Dan saya juga mengambil kesempatan ini sepanjang saya bersiaran, tak tahu dah berapa kali, ya, kepada semua klien, prospek, rakan-rakan perunding, rakan-rakan pejuang, pihak pengurusan Maya Pusaka, saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Saya minta maaf, ya, sepanjang saya bersiaran tu mungkin ada pernah menyinggung mana-mana perasaan dan hati sidang pendengar, ya. Jadi kita akan bersiaran lagi besok sebelum hari raya. Ada lagi satu kisah 12 3 suku pada besok, ya, jangan lupa. Jadi saya sudahi dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Aidilfitri. Sekian.